Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam era globalisasi kini. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian iaitu online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia bagi tujuan berinteraksi atau berhubung di antara satu sama lain. Menurut Anders Kaplan dan Michael Hanlon, media sosial definisikan sebagai satu kumpulan aplikasi berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Di sinilah media sosial memainkan peranan penting apabila para pengguna kini dengan mudah mendapatkan maklumat serta info terbaru dengan pantas serta dapat melemparkan pendapat masing-masing dan dapat berkomunikasi ke seluruh dunia tanpa halangan sama ada ruang dan waktu. Media sosial masa kini menjadi rangkaian komunikasi yang meluas kepada segenap lapisan masyarakat, tidak kira golongan remaja, dewasa maupun pemimpin memilih untuk menggunakannya. Media sosial juga menjadi pencetus minda masyarakat kita ke arah lebih kreatif dan kritis. Sejajar dengan kemajuan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka kaedah komunikasi juga turut mengalami kepesatan perkembangannya. Media sosial merupakan satu platform di mana penggunanya mampu membuka akaun sendiri dengan percuma dan kemudian mampu berhubung dengan kenalan di platform tersebut. Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat dan tidak terbendung lagi. Pelbagai aplikasi baru menggunakan teknologi moden telah diperkenalkan bagi memudahkan proses komunikasi dan komunikasi merupakan keperluan asas manusia. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka lembaran baru dalam perhubungan manusia dan membawa perubahan dalam organisasi. Sebagai contoh, sosial media zaman kini. Selain itu, peranan dan fungsi media sosial dalam kehidupan ialah sebagai pemberi maklumat dan mendapatkan maklumat. Kepesatan penyampaian maklumat pada masa kini telah mencetuskan suatu fenomena di mana masyarakat ingin mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Media sosial merupakan satu keperluan untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa, sukan, pendidikan, kesihatan dan hiburan untuk kita semua. Kita berkongsi info dan menyuarakan pandangan mengenai pelbagai topik, mendapatkan pelbagai berita dari dalam dan luar negara, menyebarkan maklumat termasuk produk atas talian. Perkara ini menjadi mudah kerana dapat menjimatkan masa dan tenaga dengan cara menggunakan kemudahan yang sedia ada. Jadi, jelaslah bahawa media sosial ini dapat membantu kita mendapatkan pelbagai maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Pada masa ini, media sosial dilihat sebagai medium utama untuk mendapatkan maklumat tersebut. Di samping itu, peranan media sosial untuk berdakwah. Media sosial merupakan faktor penting dalam proses komunikasi pada hari ini dan media sosial juga menjadi perantara komunikasi Islam sebagai saluran bagi menyampaikan idea, maklumat, mesej dan dakwah. Sememangnya diakui bahawa peredaran semasa dan perkembangan teknologi media seperti mana yang kita faham hari ini belum wujud semasa zaman awal Islam. Namun begitu, ajaran Islam menganjurkan agar setiap kita berperanan sebagai da'i dengan melakukan kerja dakwah dalam skop yang kita ada. Dakwah yang berkesan memerlukan kaedah, cara pendekatan atau strategi penyampaian yang bersesuaian dengan golongan sasaran. Dakwah merupakan proses mengajak manusia supaya mengamalkan ajaran Islam dengan melakukan pengabdian yang tulus kepada Allah SWT dan menuruti segala sunnah Nabi Muhammad SAW dengan berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa ini, penggunaan media sosial melalui internet amat popular di serata dunia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya mendapat perhatian masyarakat di negara ini, terutamanya golongan remaja wadah alaf baru. Apabila membincangkan tentang cabaran penggunaan media sosial pada masa kini, ia perlu dilihat daripada sudut positif dan negatif. Sememangnya terdapat kebaikan dalam penggunaan media sosial, namun tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat khususnya belia lebih terdedah kepada sisi negatif penggunaan media sosial pada masa kini. Remaja wadah alaf baru kini telah menjadikan penggunaan laman sosial di internet sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Hal ini disebabkan oleh aplikasi yang terdapat di laman sosial yang canggih dapat menarik perhatian setiap masyarakat di dunia. Secara tidak langsung, penggunaan laman sosial ini telah memberikan kesan positif dan negatif terhadap gaya hidup para remaja alaf baru. Sebagai melabuh tirai perbincangan tentang media sosial dan remaja wadah alaf baru telah dikupas dengan mendalam, kesimpulannya, penggunaan laman sosial ini mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada semua golongan lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja wadah alaf baru. Namun, yang penting adalah kesedaran bahawa
di tahap manakah kita sebagai pengguna media sosial. Kita mestilah cakna dan celik dalam mendisiplinkan diri sebagai pengguna yang berhemah. Sekian dari saya. Kita teruskan lagi dengan isu permasalahan. Dasawarsa ini dalam dunia yang dilengkapi dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin pesat telah memberi impak dan perubahan kepada zaman kini, iaitu penyebaran maklumat pada zaman moden ini secara pantas tanpa sepadan geografi dan waktu. Media sosial kini menjadi forum utama untuk menyampaikan segala yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Walaupun media sosial ini digunakan oleh semua orang di seluruh dunia, masalah yang mengikat fikiran manusia ialah kesan kepada wadah alaf baru, iaitu golongan belia dan remaja yang juga antara kumpulan paling ramai menggunakan media sosial. Namun, wujud isu permasalahan berkaitan media sosial dan remaja wadah alaf baru. Media sosial ini seumpama air kolam yang jernih, cantik melihat dari pandangan mata, tetapi di bawahnya yang tidak begitu cantik ditutupi lapisan kekotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ketagihan melampau remaja hari ini terhadap media sosial dilihat pendorong kepada tingkah laku dan sikap agresif, sehingga sesetengah orang boleh membunuh diri, manakala yang lain menyebabkan kemudaratan. Hal ini demikian kerana peranan dan tanggungjawab media sosial dalam mempengaruhi kehidupan seharian memang besar, berat dan tidak dapat disangkal. Kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat hari ini sangat berkait rapat dengan perhubungan sesama manusia. Media sosial sepatutnya membantu dalam usaha membangunkan dan memajukan sesebuah negara. Hal ini kerana media sosial menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi dan menyebarkan maklumat atau mendapatkan perkembangan isu semasa. Selain itu, golongan remaja akan lebih bermotivasi untuk belajar dan memajukan diri pada masa hadapan melalui tokoh-tokoh atau ilmuwan di media sosial yang mereka boleh jadikan contoh. Sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur menjadi pembakar semangat untuk golongan remaja wadah alaf baru untuk terus berjaya. Di samping kesan baik itu, media sosial juga mampu membawa kesan negatif kepada masyarakat negara, terutamanya golongan remaja masa kini. Ini disebabkan disalahgunakan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan maklumat yang tidak sahih, rumor, gosip, propaganda dan fitnah. Pengaruh media sosial berbeza-beza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan, perbezaan sikap, hubungan sosial seharian dan perbezaan budaya. Isu permasalahan yang boleh dikenal pasti mengenai media sosial dan remaja wadah alaf baru ini ialah mengubah gaya hidup seseorang remaja itu. Hal ini disebabkan kesusahan sesetengah remaja memahami nuansa komunikasi dan emosi dalam interaksi sebenar. Sebagai contoh, remaja wadah alaf baru sukar untuk bergaul dengan orang sekeliling sebabnya mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata atau dunia luar. Remaja yang aktif dalam media sosial, jika mereka bertemu mereka secara peribadi, sebenarnya mereka seorang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Perubahan tersebut kerana dari diri sendiri untuk melakukan satu hal akibat dari ketagihan di media sosial. Perubahan ini juga membawa ke arah yang lebih baik dan juga membawa ke arah yang lebih buruk jika tidak dibendung. Selain itu, isu permasalahan media sosial dan remaja wadah alaf baru membuat remaja itu hanya mementingkan diri sendiri dan boleh membahayakan kesihatan mereka sendiri. Mereka tidak sedar dengan diri mereka kerana mereka banyak menghabiskan waktu di internet dan media sosial sahaja. Hal ini kerana remaja kini menghabiskan terlalu banyak masa dalam media sosial selama berjam-jam sehingga tidak cukup masa untuk tidur dan tidak menjaga kesihatan diri mereka. Sebagai contoh, jarang bersenam kerana menghabiskan masa dengan sosial media sehingga menyebabkan meningkatnya masalah obesiti dan remaja boleh menghidap pelbagai penyakit yang berbahaya yang boleh mengakibatkan kematian. Andai kata remaja wadah alaf baru menggunakan sosial media secara berlebihan dan berterusan, mereka akan menghadapi ketagihan terhadap sosial media dan hal ini menyebabkan remaja hilang konsentrasi terhadap sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada kenyataan yang saya berikan. Akhirnya, saya menegaskan bahawa media sosial ini terdapat kebaikan serta keburukan. Setiap individu yang waras tahu untuk memilih yang baik dan yang buruk. Banyak faktor yang menyebabkan isu permasalahan media sosial dan remaja wadah alaf baru ini terjadi. Namun begitu, semua pihak haruslah memainkan peranan bagi membantras segala gejala yang tidak baik menular dalam masyarakatnya negara kita.
Dengan ini, menjadi tanggungjawab setiap pengguna untuk menggunakan media sosial secara berhemah dan tidak menyalahgunakan kemudahan teknologi yang ada. Sekiranya penggunaan media sosial tidak dapat digunakan secara berhemah, platform berkenaan ialah sekadar boleh menambahkan lagi masalah. Oleh itu, sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran oleh Allah SWT dan mempunyai pegangan agama yang baik serta berakhlak mulia, gunakanlah nikmat dan anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, kerana di setiap ciptaan Tuhan itu mempunyai hikmah dan kebaikan yang sempurna. Berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing, maka kerjasama haruslah dieratkan bagi mencapai matlamat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Nur Bahrin dari SR243B dan saya akan menerangkan tentang objektif. Okey, yang pertama, penggunaan sosial media dalam kalangan remaja. Poin yang pertama, rangkaian sosial yang popular dalam masyarakat Malaysia ialah WhatsApp, Instagram, MySpace, Facebook dan Twitter. Namun, di kalangan remaja yang sangat popular digunakan ialah WhatsApp dan Instagram. Apakah itu Instagram? Apakah itu WhatsApp? Instagram ialah perkhidmatan rangkaian perkongsian foto dan video. Ini amat digunakan di kalangan remaja kalau kita dapat lihat, di mana dia boleh berkongsi kehidupan seharian mereka dan berkongsi foto jika dia berjalan di mana-mana ataupun bercuti. Dan WhatsApp ialah perisian percuma, iaitu kita boleh berbual di dalam chat bersama rakan-rakan yang di mana-mana saja, di luar negara, di dalam Malaysia, dan tidak kira waktu. Kita dapat berchat. Selain itu, WhatsApp amat digunakan di kalangan remaja kerana di situlah kita akan membuat grup atau kumpulan, membuat kerja khusus dan membuat kerja-kerja yang lain. Serta kita boleh buat timbulan melalui WhatsApp dan kita boleh, orang kata, mengadakan pertandingan dan kita beritahu kepada kumpulan WhatsApp. Itulah kegunaan WhatsApp. Itu kita boleh berchat dan berbual bersama rakan-rakan. Okey, poin yang kedua, penyelidik mengenai buli cyber belia JC Yong berkata laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF bagi tahun 2020 Malaysia berada dalam kedudukan kedua di Asia bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Pada zaman kini kita dapat lihat terdapat buli cyber yang sungguh banyak di sosial media, lagi-lagi pada zaman pandemik COVID-19, apabila ramai orang menggunakan ataupun remaja lebih cenderung menggunakan sosial media seperti Instagram, dan yang terbaru ini adalah kita dipanggil TikTok. Di sinilah kita dapat lihat antara buli cyber ialah dia menghina, dia mengecam, membuatkan orang tu rasa tidak selesa ataupun takut. Itulah buli cyber, dan rasa macam malu, bila dimalukan. Itu adalah satu yang tidak baik yang berlaku pada kalangan remaja pada zaman sekarang. Okey, perbuatan itu mungkin berpunca daripada rasa tidak gembira si pembuli akibat keperluan asasnya tidak dipenuhi. Kita dapat lihat kenapa ramai yang komen, mungkin dia tidak puas hati yang si fulan ni ada macam-macam dan dia share pula di sosial media, dan dia pun merasa macam dia ni melebihlah dia ni. So itulah punca pembuli ataupun buli cyber ini. Dalam surah Al-Luqman saya menegaskan, dan surah Al-Luqman ayat 12 dan 14, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Saya menegaskan pada sini, kita hendaklah bersyukur apa yang kita ada, dan kita tidak perlu mempunyai hasad dengki. Dan apabila hasad dengki tu, kita mula nak mengecam orang, tidak baik. Ingat rakan-rakan, tidak baik. Okey, seterusnya, kesan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja pada masa kini. Setiap penggunaan mesti ada kesan positif dan negatif. Saya akan terangkan apakah kesan positif dan negatif media sosial dalam kalangan remaja. Okey, kesan negatif. Pertama, mengalihkan perhatian. Okey, kalau dapat lihat, remaja pada kini tidak fokus apa-apa melakukan ataupun pekerjaan ataupun belajar, kerana yang dia hanya tengok adalah handphone. Tengok apakah WhatsApp masuk, apa yang
terkini dan dia dapat mengalihkan perhatian. So, dapat kita tidak fokus melakukan apa-apa. Seringkali ibadah. Kadang-kadang kita dapat lihat pada zaman kini, ramai orang lepas solat tengok phone. Apa yang ada dalam phone. Apa yang ada WhatsApp masuk ke. Benda ni dapat mengalih perhatian. Yang kedua, mengganggu tidur. Ya, ini amat betul daripada diri saya sendiri. Di kalangan remaja, dapat mengganggu tidur. Kita dapat lihat ramai di kalangan remaja selalu tidur lambat. Tidur lambat yang sangat lambat lah orang kata. Kadang-kadang dia tidur dalam 3 pagi. Kadang-kadang lepas subuh pun dengan bermain media sosial. Kita chat, kadang-kadang kita video call lama borak dan dapat mengganggu tidur. So seharusnya kita kena menggunakan tidak terlebih dan dapat mudaratkan pada diri kita. Yang ketiga, mendedahkan mereka kepada buli. Ini yang seperti saya cakap tadi. Mereka ada yang kumpulan yang merasakan dirinya seperti tidak ada apa-apa dan dia jela ataupun dia dengki tengok orang ni sebut dan dia melakukan buli dengan cara mengecam dan menghina orang tersebut. Yang keempat, membuang masa. Ya, sangat membuang masa. Kadang-kadang kita bermain di sosial media ataupun media sosial ni, kadang-kadang kita lupa solat. Kadang-kadang remaja ni lupa solat, kadang lupa ataupun solat lambat. Ini sangat membuang masa kerana orang yang solat pada awal waktu semuanya besar pahalanya. Okay, yang terakhir adalah masalah mental. Ya, ini sangat popular pada masa kini. Terdapat ramai orang remaja mempunyai masalah mental seperti anxiety and depression. Apa yang berlaku anxiety? Apabila orang hina dia, apabila orang mengecam dia dan dia rasa dirinya yang amat buruk dan dia rasa tidak, orang kata, confident, membuatkan dia dapat penyakit mental tersebut, iaitu anxiety. Kadang kita ada setengah remaja depressed melihat orang ni mempunyai segalanya. Kenapa dia tidak mempunyai segalanya? Itu adalah kesan negatif media sosial terhadap remaja. Seterusnya saya akan terus kepada kesan positif. Kesan positif ada kita lihat. Pertama, kemahiran kreatif. Kita dapat lihat media sosial sekarang ramai orang dapat mengedit gambar, mengedit video dan macam-macam lagi. Mempunyai pemikiran yang kreatif. Yang kedua, mengembangkan kemahiran sosial. Di sini kita dapat lihat menambahkan kita punya self confidence ataupun keberanian kita untuk berinteraksi ataupun bersosial antara satu sama lain, tak kira di mana-mana negara. Yang ketiga, mendedahkan kepada sudut pandangan yang berbeza. Kini kalau media sosial, kita dapat mengongsi pendapat seperti guna WhatsApp, kita akan berbincang dan kita dapat senang untuk kita lihat, oh mungkin daripada sudut ni berbeza, pada sudut ni berbeza. Dia mendedahkan kita kepada banyak sudut yang berbeza. Yang keempat, membantu mereka berasa lebih yakin. Ya, bila kita post pada Instagram, kadang-kadang kita rasa orang puji kita dan kita lebih, orang kata, confident dan lebih yakin untuk menunjukkan diri kita. Ini dapat meningkatkan keyakinan pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Muhammad Zulkifli. Di bahagian saya akan menerangkan tentang perbincangan kajian. Kebebasan dunia maya membawa kesan negatif sekiranya berlaku penyalahgunaan media massa. Antara isi yang berjaya kami ketengahkan ialah media massa mampu menjadi sebagai salah satu medan untuk mencetuskan gerakan-gerakan ke arah pembulian cyber dalam kalangan remaja. Hal ini berlaku kerana berlakunya ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu. Kebiasaannya pembuli cyber ini tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan perilaku yang ada pada mangsa serta mereka membuli mangsa di dalam alam maya melalui media massa. Sebagai contoh, pembuli cyber hanya perlu menaik kata-kata negatif seperti perkataan lucah, hinaan dan berbau ugutan kepada mangsa melalui media massa untuk mendera mental dan emosi mangsa. Di Malaysia, sebanyak 389 kes buli cyber dilaporkan pengguna internet melalui Pusat Bantuan Cyber 999 pada tahun 2013 dan 2014, telah meningkat
sebanyak 55.6% berbanding 250 kes pada 2012. Seterusnya, media massa dan pelbagai kemudahan internet sepatutnya menjadi medium berkomunikasi dan ilmu, tetapi ia dikesan menjadi antara punca peningkatan jenayah dalam kalangan remaja. Isi kedua yang kami perolehi ialah kebanyakan remaja menggunakan media massa untuk menonton gambar dan video yang tidak bermoral serta menyebarkan video palsu. Hal ini terjadi kerana terpengaruh dengan rakan dan kemudahan internet menambahkan lagi perasaan ingin tahu remaja serta menyebabkan mereka ketagihan terhadap pornografi. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini juga, bahan-bahan pornografi mudah untuk didapati di laman-laman sosial secara percuma, yang mana sememangnya tidak dapat disekat oleh pihak berkuasa di Malaysia. Antaranya seperti laman sosial Tumblr dan Twitter yang mana memaparkan pelbagai video-video lucah, baik luar negara maupun dalam negara. Kesannya, perkara tersebut akan menjurus kepada jenayah seksual, lari dari rumah, mencederakan rakan sebaya, pengedaran dadah dan gangsterism. Di samping itu, media massa dan teknologi mengubah cara manusia berinteraksi. Kini jarak dan tempat tidak lagi menjadi halangan untuk kekal berhubung. Isi yang ketiga kami perolehi ialah ketagihan media massa ini boleh membawa kemudaratan terhadap kesihatan remaja dari segi mental. Hal ini disebabkan oleh ketagihan internet dan media sosial yang melampau sehingga mengganggu kesihatan mereka. Antaranya ialah wujudnya penyakit-penyakit mental yang sebelum ini belum pernah didengari. Paling menakutkan, ramai dalam kalangan kita tidak menyedari terkena sindrom berkenaan. Maka, lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun yang dikaji di negara ini dikesan menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet, terutama bahan berunsur hiburan. Ketagihan itu dikesan menyebabkan mereka mengalami gangguan psikologi hingga boleh menjejaskan kawalan impuls diri apabila seseorang menjadi terlalu akrab kepada internet. Sementara itu, media massa dan internet menjadi teknologi pilihan pengguna pada masa kini kerana ia berupaya mengubah cara hidup dan gaya komunikasi dalam kehidupan seharian. Isi yang keempat yang kami ketengahkan ialah sesetengah remaja banyak menghabiskan masa mereka pada media massa dan internet secara berlebihan menyebabkan mereka lebih gemar meluangkan masa secara bersendirian. Hal ini tercetus apabila mereka kurang mendapat perhatian yang baik daripada keluarga. Situasi ini sering berlaku di mana ibu bapa keluar bekerja sehingga tiada masa bersama anak-anak demi menampung keluarga. Oleh sebab itu, anak-anak kurang mendapat kasih sayang yang diperlukan oleh mereka dan mereka terpaksa mencari hiburan sendiri melalui media massa seperti menonton video serta menghabiskan masa di media sosial sebagai hiburan untuk mereka sendiri kerana mereka boleh peroleh hiburan tersebut secara percuma. Dengan kata lain, jangan menyesal jika para remaja makin renggang dengan ibu bapa mereka apabila mereka semakin besar kelak. Ketika itu, tiada lagilah tawar riang dan sesi merapatkan hubungan dengan mereka. Justru ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam membendung perkara ini sebelum menjadi lebih parah. Ibu bapa boleh meluangkan masa mereka pada hujung minggu dengan anak-anak seperti bercuti dan beriadah. Seterusnya, kita teruskan dalam bahagian cadangan. Media sosial mungkin merupakan alat yang berguna kerana ia membolehkan orang ramai berhubung semula dengan kenalan lama dan membincangkan kenangan lama dan perkara yang penting dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, hal yang demikian mungkin menjadi ketagihan, membazirkan masa dan memberi kesan kepada pelajaran dan perhubungan anda jika tidak diurus dengan betul. Seseorang boleh mengatasi masalah ini dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dengan mengelakkan media sosial, menganalisis ketagihan dan mewujudkan tabiat dalam talian yang baik. Di samping itu, terdapat mereka yang menganggap peranti moden dan sosial media ini sebagai kawan dan sahabat. Malah, setengah golongan belia dan remaja ini melihat komputer dan internet sebagai bahagian penting dalam diri dan kehidupan mereka. Dan mereka cenderung untuk mengalami kebimbangan dan keresahan jika mereka tidak dapat melayari laman sosial media.
Namun begitu, terdapat beberapa cadangan yang dapat disertakan untuk menangani masalah yang demikian. Antara percadangan yang pertama yang boleh diambil bagi individu yang mengalami masalah ketagihan sosial media adalah dimulakan dengan kesedaran diri. Terima bahawa anda mempunyai masalah ketagihan internet dan sosial media. Ingat, apabila anda membuat ulasan tentang berapa banyak masa yang anda luangkan di internet serta masa apabila anda tidak memenuhi kewajipan anda, sudah tiba masanya untuk mengaku bahawa anda berada dalam keadaan bahaya jika anda berlebih-lebihan di laman sosial media. Buat perjanjian dan komited untuk mengubah permasalahan anda. Ingat bahawa langkah pertama adalah untuk mengatasi penolakan dan menyedari bahawa ketagihan sosial media adalah satu masalah. Pertimbangkan sebab anda ingin menggunakan laman web sosial media. Ketagihan ini boleh berkembang akibat kekurangan aktiviti atau akibat keperluan untuk perhatian untuk berinteraksi sosial. Luangkan masa untuk mencatat ID anda untuk menyiasat punca utama gangguan itu. Selain itu, individu yang terkesan ini juga boleh menggunakan kaedah melumpuhkan laman sosial media, berehat dari sosial media untuk mengosongkan fikiran anda dan mula mengubah tingkah laku anda yang tidak sihat. Padamkan laman sosial yang membuatkan ketagihan tersebut seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat dan platform media sosial yang membazirkan masa anda. Ini adalah kaedah yang sangat baik untuk mengelakkan ketagihan tanpa perlu mengaktifkan akaun laman sosial media anda. Seterusnya, kita beralih kepada isi dan ataupun konten. Internet boleh ditafsirkan sebagai rangkaian komputer global yang luas dan besar yang menghubungkan pengguna komputer dari satu negara ke negara yang lain di seluruh dunia, di mana terdapat pelbagai sumber atau maklumat bermula dari statik kepada dinamik, seterusnya kepada interaktif. Internet adalah rangkaian yang terdiri daripada beberapa komputer yang disambungkan ke rangkaian global. Salah satu perkara yang paling menarik ialah keahlian internet tidak mengenal sempadan negara, kelas ekonomi, ideologi atau faktor yang lain yang biasanya menghalang pertukaran idea. Internet adalah komuniti dunia yang sangat demokratik dan mempunyai kod etika yang dihormati oleh semua ahlinya. Faedah internet diperolehi terutamanya melalui kerjasama interpersonal atau kumpulan. Pengguna rangkaian sosial media ini kebanyakannya terdiri daripada golongan kanak-kanak dan remaja yang masih memerlukan pengawasan ibu bapa dalam penggunaannya, kerana selain media sosial, ia membawa impak dan faedah positif dalam perkembangan sains dan teknologi. Contohnya, memudahkan berkomunikasi, mencari dan mengakses maklumat, membina hubungan, menambah rakan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, media sosial turut memberikan kesan negatif kepada kanak-kanak dan remaja seperti perubahan sikap yang ditunjukkan selepas mereka ketagih dengan rangkaian sosial, termasuk mereka menjadi malas kerana terlalu sibuk dengan rangkaian sosial mereka, juga lupa akan kewajipan mereka sebagai pelajar. Keperluan maklumat tersebut adalah keperluan kepada ilmu, berita, peristiwa dan keseronokan yang wujud di seluruh pelosok dunia. Keperluan ini akan dipenuhi melalui akses internet dan rangkaian sosial yang dikenali sebagai media sosial. Media sosial merupakan media dalam talian yang menyokong interaksi sosial menggunakan teknologi berasaskan web yang menukar komunikasi kepada dialog interaktif dan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang berperanan besar dan memberi kemudahan bagi kelangsungan
pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh penggunaannya. Tidak hairanlah kewujudan media sosial menjadi jambatan penghubung kepada dunia luar yang lebih luas. Ketagihan kepada media sosial memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental. Kesihatan mental adalah satu keadaan di mana individu bebas daripada segala bentuk gejala gangguan mental. Individu yang sihat dari segi mental boleh berfungsi secara normal dan menjalankan kehidupan mereka terutamanya apabila menyesuaikan diri menghadapi masalah yang bakal dihadapi sepanjang hayat seseorang dengan menggunakan kebolehan memproses tekanan. Sasaran remaja adalah satu demografi yang sering menjadi sasaran ketagihan media sosial. Ini disebabkan oleh fakta bahawa ialah merupakan dimensi untuk berinteraktif yang menggalakkan penggunaan media sosial terjumus dalam ketagihan. Masyarakat umum sedia maklum bahawa media sosial membolehkan manusia berkomunikasi secara langsung atau live sesama mereka tanpa mengira masa atau tempat asalkan mereka mempunyai akses kepada internet, contohnya seperti Wi-Fi. Akibatnya, pertukaran maklumat mungkin tidak terkawal atau ditapis disebabkan oleh medium yang lebih cepat ini. Selain menjadi saluran maklumat yang paling pantas di dunia, media sosial menawarkan aplikasi yang interaktif dan menarik untuk menggalakkan penggunaan meluangkan masa yang berlebihan menggunakan aplikasinya. Remaja biasanya mempunyai lebih banyak masa lapang berbanding orang dewasa yang bekerja. Akibatnya, pembangun program media sosial menekankan elemen yang menarik minat golongan muda yang merupakan pengguna aktif medium aplikasi mereka. Melayari video dan filem kini telah berkembang dengan lebih mudah. Begitu juga dengan pelbagai aktiviti menarik yang menggalakkan pengguna media sosial meluangkan masa di dunia maya lebih lama. Kesimpulannya ialah remaja harus sedar bahawa walaupun media sosial merupakan menggunakan mereka sebagai pengguna sasaran untuk pembangun aplikasi, akan tetapi mereka mesti menggunakannya dengan berhati-hati untuk mengelakkan ianya memudaratkan diri sendiri akibat ketagihan. Akhir sekali, terdapat beberapa sebab dan punca yang menyumbang kepada ketagihan generasi muda terhadap media sosial. Mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Perkembangan pesat teknologi baru harus dilakukan mengikut undang-undang dan etika agar segalanya menjadi baik dan membawa kesan yang positif dan bukan hal yang sebaliknya, serta mendatangkan kemudaratan diri dan masyarakat. Remaja adalah generasi yang akan membimbing nasib negara ke arah yang lebih positif. Setiap individu harus bersatu mencari kaedah yang terbaik dan penyelesaian dalam permasalahan ketagihan sosial media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Rizal. Dengan kesempatan ini, saya akan meneruskan pembintangan ahli kumpulan saya dengan kreativiti. Kreativiti apa? Kreativiti dalam menangani masalah ketagihan media sosial. Okey, baik. Yang pertama, masyarakat mengekalkan kerjasama dan bertolak ansur. Perkara yang pertama ini merujuk kepada bagaimana cara seseorang individu dalam masyarakat itu dapat memberi pertolongan terhadap yang lain yang mengalami masalah ketagihan ini. Mungkin dapat dibantu dengan secara mendengar permasalahannya dan memberi sedikit sebanyak nasihat kepadanya. Yang kedua, bertindak sebagai mata dan telinga pihak berkuasa. Dalam konteks ini, tidak semestinya kita hanya terus melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebagai seorang muslimin, kita juga boleh memberi teguran dahulu kepada penyalahgunaan sosial media ini untuk memadam atau tidak mengulangi kesalahannya itu. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita juga boleh mengadakan kempen media sosial yang menerangkan lebih lanjut kepada anak muda tentang penggunaan media sosial yang lebih betul agar tidak melalaikan golongan belia ini dari tanggungjawab
harian mereka maupun tanggungjawab terhadap agama, seperti lalai pada waktu yang sepatutnya kita berhenti bersosial media untuk menunaikan kewajipan solat 5 waktu pada waktunya. Bagi ulasan yang akhir bagi kreativiti ini, kita sebagai masyarakat juga boleh mendekati anak muda belia ini dengan menggunakan Facebook, WhatsApp, Instagram dan pelbagai lagi. Namun tidaklah semua datangnya daripada aplikasi media sosial ini negatif belaka. Kita juga boleh menerapkan elemen positif di aplikasi media sosial ini dengan memaparkan syarahan yang berilmu, berkongsi tentang konten ceramah agama. Aplikasi ini sangat bergantung kepada pengguna. Jika perkara yang baik diniatkan, maka baiklah jadinya. Seterusnya, kita teruskan dengan feedback ataupun maklum balas. Apabila kita membincangkan tentang maklum balas ini, tentu sekali yang dapat melihatnya adalah orang yang paling rapat dengan anak remaja ini, iaitu ibu bapa mereka sendiri. Dengan meluangkan masa bersama anak mereka, ibu bapa pasti dapat melihat perkembangan anak mereka dalam bersosial media. Jika ada salah silapnya, ibu bapa lah yang harus menjadi orang pertama yang menegur mereka. Ini kerana ibu bapa lah merupakan guru pertama bagi anak-anak mereka. Pemantauan ibu bapa harus dilakukan bagi mengenal pasti apa yang dilakukan oleh anak mereka ketika mereka asyik bersosial media. Ibu bapa boleh semak sejarah layaran internet mereka bagi memastikan mereka bebas dari melakukan jenayah media sosial maupun terjebak dengan ketagihan video yang berunsur ucah. Seterusnya, bagi mengekang lagi penggunaan media sosial yang berlebihan ini, anak-anak remaja ini sewajarnya diberi jadual dan masa yang sesuai sahaja untuk bersosial media, seperti mungkin 1 jam sehari dan juga di bawah pengawasan ibu bapa. Ingin saya akhirkan kata saya dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Amin. Dengan maka jauhilah menjadi manusia yang dalam kerugian itu kerana hanya menghabiskan masa di media sosial. Seterusnya saya akan rumus untuk tajuk ini. Islam amat memandang berat kepada usaha memelihara dan menjaga perkembangan golongan remaja sama ada dari sudut moral, fizikal dan mental dan akhlak. Seperti kata-kata daripada Soekarno, iaitu Presiden Indonesia, berikan aku 10 pemuda akanku menggoncangkan dunia. Kenapa beliau berkata begitu? Ini kerana remaja amatlah penting untuk negara pada masa yang datang. So, dalam Islam pun memandang berat kepada usaha memelihara menjaga perkembangan golongan remaja kerana sangat penting untuk pada masa hadapan. Kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak sepenuhnya untuk menggunakan internet. Seperti bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. So, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak untuk menggunakan internet dengan secara yang betul dan tidak terpesong. Terima kasih.